Bismillahirrahmanirrahim. Shall we start, Dr. Farida? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Dr. Roslina Abdul Rahim daripada Kuliah Medicine. Saya akan jadi pengacara majlis pada pagi ini. Sebelum kita memulakan majlis pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para pendengar dan penonton webinar pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar rancangan kami. Okey, sebelum saya memulakan program pagi ini, saya ingin memberitahu sedikit tentang Obese Reverse Community Project ini. So Obese Reverse Community Engagement Project ini adalah anjuran kuliah farmasi UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan diterajui oleh Profesor Madya Dr. Farahida Muhammad. Jadi ini adalah webinar yang pertama yang kami lakukan untuk kesedaran komuniti. Okey, topik pada hari ini akan dibincangkan oleh Profesor Madya Dr. Mat Saleh Sarif, pakar bedah am, Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah Medical Center, UIA. Okey, sedikit mengenai speaker kita pada pagi ini. Beliau memperolehi ijazah MBBS daripada University of Adelaide 1994 dan beliau kemudian memperolehi ijazah pakar bedah am daripada UKM pada tahun 2002. Beliau pernah berkhidmat di Hospital Kuala Lumpur, Klinik Kesihatan Triang Pahang, HTAA Kuantan, Hospital Selayang dan Hospital Ampang. Beliau juga merupakan ketua jabatan pakar bedah di Hospital Temerloh sebelum beliau masuk ke Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah UIA. Kini di UIA, beliau merupakan pakar bedah am yang mempunyai minat dalam pengurusan obesiti dan nutrisi. So tanpa mengelengahkan masa, saya ingin menjemput tetamu kita hari ini, Profesor Madya Dr. Mat Saleh untuk menyampaikan webinar beliau. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian para peserta pada hari ini. Terima kasih kepada ketua program ini, Associate Professor Dr. Farah yang telah menjemput saya untuk terlibat sama dalam program ini. Jadi boleh nampak presentasi saya? Okey. Jadi pada hari ini dan minggu depan saya akan bercerita sikitlah berkaitan dengan apa itu obesiti obesiti dan sebab-sebab dia dan termasuklah rawatan yang kita boleh buat ni. Okey, obesiti. Seperti mana yang telah disebutkan tadi oleh pengurusi majlis, Profesor Dr. Roslina, saya merupakan pakar bedah di Hospital Sultan Ahmad Shah Assessment IIM, dan kita mempunyai satu klinik dipanggil klinik obesiti di sini yang mana klinik ini adalah klinik yang melibatkan banyak disiplin disiplin yang terlibat dalam klinik ini, termasuklah pakar pemakanan, sains pakar bedah, pakar perubatan dan fisioterapi dan tim-tim lain. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan topik nombor 1.
Jadi topik nombor 2 akan dibentangkan pada minggu depan. Pada hari ini berkaitan dengan obesiti dan masalah kesihatan berkaitan obesiti. Jadi ini adalah secara ringkas outline ceramah saya pada hari ini. Mula saya akan buat definisi apa dia obesiti, seterusnya situasi obesiti di Malaysia dan di dunia, apa penyebab dia, komplikasi dan ringkasan. Jadi yang pertama sekali adalah berkaitan dengan obesiti. Apa dia obesiti? Obesiti adalah satu penyakit, bukan hanya satu keadaan, satu penyakit yang mana adalah kompleks dan penyebabnya adalah bermacam-macam, banyak faktor. Ini menyebabkan lemak dalam badan kita terkumpul dan mengingat rasa hayat yang berakhir dengan Abia. Abia dengan panas dia. berat badan kita bertambah. Bukan dengan Abia. Keadaan normal. WHO telah menganggap obesiti adalah satu penyakit kronik. Kronik maknanya dia memerlukan rawatan yang berterusan. Anggapan awal yang menyatakan obesiti adalah satu masalah kosmetik, rupa bentuk, makanan yang berlebihan adalah kurang tepat. Ada juga menganggap obesiti ini tersebab masalah disiplin, self control. Ini pun mungkin tidak tepat. Tapi obesiti adalah satu penyakit kronik yang perlu rawatan berterusan. Macam mana kita boleh tahu kita ni obes? Ada formula yang kita boleh guna pakai, dipanggil BMI, Body Mass Index. Ini berkaitan dengan kita punya tinggi dan berat. Dan berat diambil dalam kilogram dan tinggi diambil dalam meter. Jadi untuk mengira BMI ini, kita ambil berat kita dibagi dengan tinggi dalam meter kuasa 2. Jadi dengan menggunakan formula ini kita boleh klasifikasikan berat badan kita tu. Sama ada berat badan kita berlebihan atau kurang daripada sepatutnya atau normal. Jadi kalau kita dapat jumlah, dapat nilai antara 18.5 hingga 25, kita punya berat badan adalah normal. Tapi kalau melebihi 25 ke atas, maknanya berat badan kita dah meningkat daripada normal. Jadi dia akan diklasifikasi lebih lanjut sama ada kita adalah dalam kategori obes atau berat badan berlebihan saja, gemuk biasa lah. Jadi obes bermula kalau kita bernilai BMI itu melebihi 30. Ini untuk definisi yang dibuat oleh WHO. Tapi untuk orang Asia, definisi ini berubah sikit sebab kita punya komposisi lemak dalam badan kita lebih tinggi. Jadi didapati orang Asia ni dia mudah mendapat penyakit dengan keadaan BMI yang tinggi. Jadi disebabkan oleh komposisi badan kita berbeza. Jadi definisi obesiti itu berubah sikit, direndahkan lagi kepada BMI kurang lebih daripada 23. Jadi untuk kita di Malaysia ni, kalau badan kita BMI dia lebih daripada 23 dianggap obes. Sebab apa obesiti ni satu benda yang kita kena atasi sebab bila kita obes, risiko untuk mendapat penyakit semakin tinggi. Lebih tinggi kita punya BMI, lagi tinggi kita punya risiko untuk mendapat penyakit. Satu kategori obesiti adalah dipanggil obesiti morbid obesity. Bila mana BMI kita lebih daripada 40 atau BMI lebih daripada 35 mengikut definisi WHO dan mempunyai penyakit yang berkaitan. Sebab apa obes yang macam dipanggil morbid? Sebab
biasanya kepada kat tahap BMI seperti ini, anda mendapat ancaman penyakit, penyakit yang serius seperti kencing manis, sakit jantung, sebagainya, dan jangka hayat anda akan berkurang. Jadi dia berdapat berisiko premature death lah, dibandingkan orang yang mempunyai obesiti yang normal. Dan fungsi badan anda akan terganggu, pernafasan terganggu, suka berjalan disebabkan oleh masalah sakitan sendi, aktiviti harian anda tersekat. Kalau kita tengok keputusan daripada National Health Mobility Survey tahun 2019, satu, sedar atau tak sedar kan, 1 dalam 2 manusia di Malaysia ni adalah gemuk. Gemuk. Gemuk tu maknanya sama ada overweight atau obese lah. Obese kalau BMI lebih daripada 30 kan, untuk atau lebih daripada 27.5 untuk Malaysia, orang Asia. Jadi kalau kita tengok ratio ni, mereka yang obese lebih kurang 20%. Jadi penduduk Malaysia lebih kurang 20% adalah obese. Dan semakin meningkat umur kita, semakin tinggi risiko dia. Didapati penduduk Malaysia yang berumur lebih daripada 55 tahun, 60% antara kita adalah gemuk. Gemuk. Ini adalah rasio yang tinggi. Mana kalau kita tengok kat jalan kat pasar kan, tengok pakcik, mereka kebanyakan yang gemuk. Dan trend ini semakin meningkat. Trend kegemukan ini semakin meningkat. Ini adalah data daripada National Health Mobility Survey tahun 2011 dibandingkan pada tahun 2019. Tahun 2011 obesiti cuma 15.1 dan pada tahun 2019 ini meningkat kepada hampir 20%. Ini adalah satu keadaan yang membimbangkan. Jadi Menteri Kesihatan pun dah menyatakan pada tahun 2014-nya Malaysia adalah negara orang gemuk. Jadi masalah berat badan ni telah dinyatakan di media masa. Kalau kita tengok kat Kementerian Kesihatan ditampal poster berkaitan dengan masalah obesiti dan di mana-mana. Dan Malaysia adalah juara jugalah di Asia ni, di Asia Tenggara. Malaysia mempunyai kadar yang paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Walaupun Malaysia dari segi ekonomiknya lebih rendah daripada Singapura, tapi kita lebih tinggi kadar obesiti dia. Jadi kalau kita tengok di dunia, sebenarnya obesiti ni meningkat berkali-kali ganda, 3 kali ganda sejak tahun 75. Pada tahun 2016, lebih kurang 13%, 13% penduduk dunia adalah obes. Obes ini maknanya BMI lebih daripada 30. Dan ini lebih rendah sikit daripada Malaysia lah. Malaysia dia punya rate tinggi lagi. Dan kanak-kanak pun dah obes. Kanak-kanak yang seumur lebih kurang 5 tahun pun dah didapati mereka adalah obes juga, gemuk. Ini adalah penyumbang utama, obesiti ini penyumbang utama kepada kematian di negara-negara yang mana kadar gemuk adalah tinggi. Kalau tengok peta dunia ni, peta dunia ni, okey, kalau tengok peta dunia ni, Malaysia adalah di sana. Malaysia di situ. Dan normal kadar dunia punya antara dari 10 hingga 15 dan Malaysia di lingkungan antara 20% kan. Jadi warna kita ada lebih, kita berkadar ada lebih tinggi. Tapi ada negara-negara lain yang lebih tinggi, kita tengok di negara-negara maju, contohnya di Amerika, Australia, dan negara-negara di Asia Barat, di Arab Saudi dan di Mesir, kawasan Sahara adalah tinggi.
Dan kegemukan ni ada berkaitan dengan income lah. Ini tak semestinya betul lah. Sebab negara-negara yang contohnya seperti Jepun dan Korea, kadar obesiti adalah rendah. Jadi ini berkaitan dengan lifestyle, kehidupan dan pemakanan. Selain daripada income keluarga. Okey, apakah punca obesiti ya? Ada banyak punca menyebabkan badan kita bertambah beratnya ya. Yang utama adalah pemakanan dan aktiviti fizikal. Jadi pemakanan yang berlebihan pengambilan makanan yang mengandungi kalori yang tinggi. Seperti gula, karbohidrat, lemak ini adalah punca utama. Pengambilan terlalu banyak makanan, kita ambil big portion of makanan, itu antara penyebab dia. Jadi sebabkan bila kita makan makanan yang banyak kandungan kalori dia tinggi, jadi aktiviti kita tak setimpal dengan intake jadi kita kurang bakar dalam kita. Jadi makanan yang kalori yang kita makan tu tidak dibakar, dan ini akan disimpan dalam badan kita dalam bentuk lemak. Itu yang menyebabkan badan kita semakin meningkat. Jadi kalau kita tengok kajian-kajian, antara kajian yang dijalankan di tahun 2017 mendapati makanan yang macam mana yang menyebabkan gemuk adalah makanan yang banyak highly processed food. Contoh-contohnya makanan ringan, makanan yang telah disiapkan dalam bentuk packing, cikedi semua tu kan, makanan kek, itu adalah makanan yang highly processed food, yang mana mengandungi kandungan kalori yang tinggi. Ramai di kalangan kita suka pergi tempat ni kan, Starbucks, McDonald's, KFC dan mana-mana tempat lagi lah. Ada Malay fast food pun ada kan. Jadi highly processed food, makanan yang telah di-prepare ni mengandungi kurang nutrition yang bagus ya. Contohnya protein dan fiber. Dan makanan ni kita makan dia cepat kenyang. Dan dia mengandungi kalori lebih 500 lebih tinggi, dan adalah penyebab lebih kurang dia orang kata dalam kajian menunjukkan 32% of obesity atau obes ada disebabkan oleh masalah ni lah. Contohnya inilah makcik dengan anaknya pergi makan kat luar kan. Jadi adakah makanan yang bagus kualiti dia? Itu yang kita kena fikir quality food yang menyebabkan antara penyebab utama kegemukan. Bukan hanya orang dewasa kanak-kanak pun sama didapati ini dalam kajian di Malaysia tahun 2012 adolescent lebih separuh daripada mereka makan fast food ni lebih daripada 3 hari 1 hingga 3 hari seminggu Jadi kita boleh bayangkan kandungan kalori yang tinggi yang dimakan ini tidak dibakar dengan setimpal dia, ini menyebabkan terkumpul dalam bentuk lemak dan menyebabkan kegemukan. So kenapa jadi macam ni satu sebabnya mungkin disebabkan availability of fast food tu senang dapat kan. Ada yang kat sebelah rumah, ada yang mudah, kena kita pergi tempat tu tanpa payah masuk kedai, kita pergi dipanggil ada melalui drive thru kan sampai keluar. Jadi ini adalah punca-punca antara punca-puncanya lah ya. Selain daripada makanan, kehidupan kita jadi saya kerja di pejabat ni kan, datang ke office pagi, duduk di kursi dengan aircon, petang balik rumah naik kereta,
lepas tu tengok TV, sedentary tanpa melibatkan aktiviti yang membakar energi kita. Itu adalah sebab sekarang ni kita tengok keadaan, itulah common feature sekarang ni kan. Itu sedentary lifestyle. Okay. Seterusnya adalah jin. Jin kebelakangan ini telah dibuat kajian antara punca besar lah menyebabkan oleh kegemukan. Sama ada jin tu kita tengok diwarisi terus kan. Tengok kalau mak bapak digemuk, anak-anak akan gemuk kan. Itu antara contoh-contohnya lah. Jadi jin ni boleh juga berubah kan. Ada sistem dipanggil epigenetik kan. Kita tengok mak bapak dulu kurus, kenapa anak gemuk. Mungkin ada disebabkan oleh perubahan dalam jin. Mutilation dan macam-macam proses-proses tertentu kan. Yang mana benda ni boleh berlaku menyebabkan kegemukan. Jadi jin ni kena selari dengan keadaan persekitaran dan gaya hidup kita lah. Seperti mana yang saya sebut tadi, pemakanan, gaya hidup, sedentary lifestyle itu berkait Jadi lebih banyak kita makan menyebabkan kita semakin gemuk. Okey, persekitaran kita Jadi kalau kita tengok dunia sekarang mungkin tidak kondusif, menyebabkan kita lebih fokus duduk kat rumah, sedentary lifestyle. Tidak mempunyai taman-taman yang sesuai untuk membuat aktiviti kan. Gym mungkin susah dapat. Setengah orang nak pergi pasar raya pun, pasar raya tak jual makanan yang bagus kan, yang kualiti bagus Tak ada buah-buahan, sayur-sayuran segar. Kita tengok iklan yang menggalakkan orang ramai membeli makanan yang tidak sihat, tinggi lemak dan minuman manis. Promosi iklan makanan segar berkaitan dengan kegembiraan di TV kan, tengok minuman Milo apa contohnya kan. Jadi ini adalah antara punca-puncanya. Di samping sifat kadang-kadang kita tengok anak yang gemuk adalah comel kan dan sihat. Jadi ini pun tanggapan ini kena diubah juga. Jadi ada banyak faktor lain yang menyebabkan kegemukan. Satu antaranya adalah masalah hormon thyroid yang kurang dalam badan, sakit yang ada Cushing syndrome yang berasal daripada ovary ada bengkak, ada cyst, banyak multiple cyst. Ubat-ubatan juga boleh menyebabkan kegemukan. Ada pesakit yang menggunakan ubat steroid, antidepresan dan ubat bangsawan ini boleh menyebabkan kegemukan. Masalah psikologi individu jugalah, bosan, tekanan. Ini merangsang mereka bila bosan nak makan lebih kan. Tekanan jiwa macam mana nak atasi dengan makan makanan yang lebih. Itu antara faktor itulah. Kurang tidur. Kajian menunjukkan bahawa kalau kita kurang tidur kurang daripada 6 jam, ini akan merangsangkan pengeluaran hormon-hormon yang menyebabkan kita tukar selera makan, menyebabkan kita makan banyak, itu menyebabkan gemuk. Okey, apakah kesan obesity ni? Jadi kita boleh bagikan kepada 3 fizikal badan kita, kesan kepada perubatan kita, kesihatan penyakit lah, penyakit, dan kesan pada emosi masing-masing pesakit yang mengidap obesity ni. Kita tengok kalau anda mengidap obesity, apa masalah di sini kan? Tengok gambar yang pertama di atas ni kan. Tengok ni kan.
pesakit saya ni BMI dia mula-mula berat dia 150 kg. Menghadapi masalah pernafasan kaki dia sendi sakit sebabkan oleh osteoarthritis. Beliau terpaksa menggunakan wheelchair untuk bergerak. Seorang lagi pesakit ni beratnya 200 kilo. Katil pun kena ada special katil special katil untuk dapatkan sesuai boleh pesakit boleh baring di katil lah. Ini gambar saya ambil dari internet Jadi sebabkan kegemukan tak ada kursi yang sesuai untuk mereka. Terpaksa duduk je lah bagi mana yang sesuai kan. Atau mungkin baju kan, tak ada baju yang sesuai kan. Ada orang tak mampu nak beli yang special size ni, XS, XL yang besar kan. Jadi terpaksa pakai yang paling ada. Jadi baju pun ada masalah fizikal itu pakai yang besar. Dan bila anda gemuk, adakah anda akan main bola keranjang ni? Tak boleh melompat kan, susah nak main, nak gerak kan. Ini adalah masalah fizikal yang mungkin anda akan hadapi bila anda mencapai satu tahap gemuk seperti ini. Yang di samping masalah kepada orang lain kan, sakit staff di hospital. Ini boleh menyebabkan work related injury. Contohnya kalau kita nak pindahkan pesakit ini daripada katil ke katil, susah buat. Jadi memerlukan tenaga dan yang banyak. Memerlukan mungkin 6-7 orang untuk pindahkan satu pesakit daripada katil ke katil. Jadi ini adalah masalah yang timbul. Okey, obesity seperti mana saya sebut tadi boleh menyebabkan jangka hidup anda singkat. Di samping dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain. Ini telah dideklar oleh di WHO sebab itu obesity ini adalah satu penyakit. Malah di Amerika antara penyebab utama kematian adalah obesity. Didapati lebih kurang 300,000 kematian setiap tahun disebabkan oleh penyakit obesity ini. Dan ini mungkin akan menggantikan rokok sebagai punca utama penyakit di negara-negara yang maju di mana kadar obesiti adalah tinggi. Jadi obesiti kesannya kepada kita daripada kepala sampai ke ujung jari kaki. Daripada kepala boleh menyebabkan tekanan tinggi di otak, boleh menyebabkan angin ahmar, mata boleh rosak jadi buta, katarak. Paru-paru susah bernafas, menyebabkan snoring atau berdengkur malam. Jantung, saluran darah dia sumbat menyebabkan sakit jantung Lepas tu kencing manis, kolesterol tinggi, darah tinggi, hati menyebabkan lemak terkumpul dalam hati lama-lama boleh menyebabkan cirrhosis. Jadi hati itu jadi keras dan lama-lama kalau tidak dirawat dengan baik boleh menyebabkan kuning dan seterusnya lah. Dan batu di pundi empedu di samping masalah peranakan wanita menyebabkan susah nak mendapatkan anak polycystic ovarian syndrome, masalah sendi di lutut, sakit belakang, osteoarthritis dan pelbagai jenis kanser, kanser buah dada, usus, kidney, semualah boleh disebabkan oleh obesity. Jadi di dalam kajian menunjukkan bahawa bila pesakit itu obes, dia mendapat risiko 7 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tak obes untuk mendapat penyakit kencing manis. Untuk lelaki. Tapi untuk perempuan risiko ni adalah lebih tinggi 12 kali lebih tinggi. Dan pesakit yang obes juga
adalah 81% lebih tinggi mendapat sakit jantung dan angin ahmad. Ini adalah kajian menunjukkan bahawa obesiti adalah penyebab penyakit. Okey, dari segi emosi atau psikologi biasanya orang yang obes ni dia rasa malu kan, rendah diri, shaming sebab dia gemuk kan. Ada setengah kat sekolah di kalangan kawan-kawan pun mungkin ada risiko buli jugalah antara mereka kan. Ini menyebabkan emosi kanak-kanak tu lebih down dan mungkin menyebabkan masalah lain selepas tu. Okey, apakah kesannya pada negara dan pada pesakit itu sendiri lah. Jadi kesannya dari segi ekonomi kepada pesakit dan negara adalah secara langsung atau tidak langsung. Jadi kos perubatan secara langsung akan menyebabkan meningkat kan. Nak membuat rawatan, membuat diagnostik test semua semakin meningkat. Dan yang tidak langsung pengurusan kematian persusahan. Jadi produktiviti semakin menurun disebabkan oleh masalah obesiti. Ini adalah kesan ekonomi kepada masyarakat, negara dan masyarakat. Saya dapat ni daripada data di World Bank tahun 2020 dapati di Amerika kos penjagaan untuk perubatan untuk pesakit obesiti menjangkau kepada 147 bilion. Dan di China menggunakan gross national product 3.58%. Keberhasilan pun tinggi. Ke Indonesia, negara jiran kita pun tinggi 28 juta, 28 bilion tinggi Data dari Malaysia saya tak dapat. Jadi secara ringkas ini adalah slide yang mungkin kedua terakhir Obesiti ada satu penyakit kronik Kronik maknanya perawatan ni adalah berterusan. Bukan sekali dapatkan makan ubat A dia jadi baik tak ada atau pembedahan dengan pembedahan terus baik tak ada. Dia akan datang balik kalau tidak dirawat dengan sebaiknya. Jadi untuk mengesan anda obes mudah saja. Ambil berat anda dan tinggi dan berat bagi dengan tinggi kuasa 2. Jadi anda akan dapat nilai itu. Kalau nilainya adalah orang Malaysia 27.5 ke atas, jadi anda dianggap obes Ada banyak penyebab obesiti ini antaranya adalah jin dalam badan individu dan punca utamanya adalah pemakanan sebenarnya, aktiviti fizikal kita. Jadi obesiti ini menyebabkan kesan buruk kepada badan kita individu. Satu daripadanya adalah premature death, maknanya life expectancy orang yang obesiti ini adalah pendek. Menyebabkan penyakit, masalah fizikal yang saya sebut tadi. Dan kesan buruk kepada negara adalah peningkatan kos rawatan, pengurangan produktiviti. Jadi ini adalah satu benda yang kita kena atasi. Jadi obesiti ini perlu dirawat. Jadi saya nak share antara success story rawatan obesiti ini. Sakit ni dirawat. Gambar yang pertama ni BMI, tahu berat dia berapa? 150 kg. Selepas rawatan dia badan dia sekarang ni dalam lingkungan 70 kg. 70 kg, dia adalah seorang MA yang aktif sekarang ni. Aktif dan boleh menjalankan tugas sebaik mungkin, terbaiklah. Sebelum ni dia menghadapi masalah tidur, OSA dan masalah sendi. Selepas mendapat rawatan, dia boleh bekerja dengan baiknya, boleh bermain sukan, masuk dalam aktiviti
jogging semua sekali. Ini adalah antara perawatan yang kita boleh berikan. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi itu adalah siri pertama saya. InsyaAllah minggu depan saya akan memberikan topik berkaitan dengan kajian dan rawatan. Macam mana kita nak buat analisa sebab apa penyakit itu dan macam mana rawatan kita boleh secara amlah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Profesor Madiah, Dr. Mat Salim Sarif. Terima kasih atas pencerahan mengenai pengenalan mengenai obesiti. Jadi para penonton dan pendengar ada soalan ke nak tanya kat Prof? Prof, saya ada satu soalan nak tanya. Adakah pengambilan vitamin, multivitamin boleh menyebabkan obesiti? Sebab bila kita ambil multivitamin ni, kadang-kadang dia meningkatkan selera makan kan? Dan dia menyebabkan kita boleh makan dan it's macam susah nak berhenti. So apa nasihat Prof? Okey, multivitamin. Adakah perlu dimakan? Jadi multivitamin ni perlu dimakan bagi orang mereka yang perlukan vitamin sajalah. Jadi kandungan makanan kita, kalau kita makan secara secara balance diet. Semua dalam kandungan makanan itu mengandungi vitamin, sayur dan makanan lain. Jadi bagi mereka yang tidak mempunyai penyakit tertentu yang perlukan vitamin, tak digalakkan menggunakan vitamin sebab dia boleh seperti mana yang berlaku kan, menyebabkan penggalakan selera makan dan itu mendatangkan masalah. Jadi kita mengambil kandungan kalori yang melebihi daripada keperluan kita. Jadi memang ada kajian menunjukkan bahawa satu daripadanya adalah multivitamin lah. Jadi multivitamin ni bagi orang yang sihat tak perlulah makan sebenarnya. Bagi mereka yang perlu saja. Contohnya dia kekurangan zat zat besi, kena makan zat besi. Bagi mereka yang mengandung kena makan kan, diperlukan vitamin tu kan. So ada sebarang soalan daripada pendengar. Dr. Faraida ada apa-apa nak di komen ataupun ditanya pada Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ada. Assalamualaikum Dr. Mat Salim. Boleh dengar? Boleh. Ya, okey. Apa pandangan doktor tentang penggunaan suplemen untuk tujuan nak menguruskan diri? Okey, suplemen mungkin pakar dietitian atau pakar makanan boleh clarify benda ni lebih lanjut. Tapi anyway, sebagai guideline kan. Actually banyak kaedah untuk menguruskan badan. Nanti saya akan terangkan pada lecture yang akan datang kot. Jadi apa yang penting adalah kandungan makanan tu mengandungi suplemen tu mengandungi balance diet. Balance diet yang mana kalau orang yang gemuk atau obes ni nak mengurangkan badan kita, dia kena menjaga portion kalori tu dalam badan kita. Protein dengan vegetable dan ni ada kena maintain tak boleh dielak. Protein adalah penting untuk kita nak menjaga homeostatis badan kita balance diet kita. Tapi kalori yang tu kita kena adjust dan kurangkan. Jadi bagi mereka yang obes, kalori dalam badan kita adalah lebih jadi kita gunakan kalori itu. Jadi dalam sistem penjagaan pemakanan bagi mereka yang obes, jadi portion kalori itu kena kurangkan.
Jadi itu yang pada peringkat awal ada kaedah suku separuh, itulah. Tapi kalau ada kaedah tertentu macam supplement ke apa kan, tapi menggunakan kaedah yang sama tanpa additional of hormon ke atau badan-badan yang benda-benda yang terlarang menyebabkan siko badan kita. Jadi saya tak pasti, mungkin bagus juga lagu sini. Mungkin Prof, addition boleh terangkan lebih lanjut. Tapi Prof, ya. ya, sorry Prof. Kita ada satu soalan daripada Encik Aziz Abdullah. He raised his hand. Encik Aziz Abdullah, boleh ada soalan ke? Terima kasih Prof tentang penerangan yang telah disampaikan. Saya baru-baru ni ada mengikuti satu macam talk lah tentang kesihatan juga. Yang menyebabkan barat badan saya, BMI saya sekarang adalah 26. Jadi bila diterangkan dalam program tersebut, disampaikan kepada saya penekanannya adalah lebih kepada kesihatan. Jadi kalau berat badan saya itu maknanya dalam kategori obes 1. Okey, jadi cuma apa yang saya tertarik daripada penerangan mereka menekankan bahawa ada 4 produk yang macam dielakkan ataupun tidak dibenarkan makan lah, maksud saya di situ maknanya. 1 adalah santan, 2 adalah susu, 3 adalah sos dan 4 adalah gula ataupun sugar. Dia panggil 4S lah maksudnya. Jadi dalam penerangan tersebut, jadi kalau saya daripada kecil, kalau rasanya kalau tak minum susu tu kena marah tu orang kecil tu. Jadi bila gula tu saya fahamlah. Kalau untuk hari ni gula dan sos tu, sebab sos pun ada kandungan gula yang banyak. Gula pun memang kata mungkin kita boleh dapat daripada produk yang glukos lain. Cuma santan. Jadi santan tu saya macam agak orang kata tak berapa boleh terima sebab mungkin ada hikmah, ada kelapa ataupun produk lain dari segi pemakanan kita. Boleh Prof ulas sikit tentang apa yang maklumat yang saya dapat ni. Terima kasih. Okey. Apa ni BMI tadi 26 26. Overweight lah kan? Overweight. Obes kelas 1. Berapa? Obesity kelas 1. Okey, betul. Okey. Jadi macam ni sebenarnya rawatan pemakanan ni yang terbaik adalah kalau dapat cadangan apa ni nasihat daripada nutritionist lah. Tapi anyway, sebenarnya yang penting adalah kita makan less highly processed diet, food. Itu yang penting sekali. Utamakan makanan yang whole food. Maknanya makan yang kurang proses. Yang kedua, elakkan gula. Betul lah yang cakap tadi kan, gula. Gula sebenarnya akan promote dipanggil insulin resistant, menyebabkan badan kita gemuk. Dan di samping itu dia provide kalori yang tinggi yang tak diperlukan kepada kita. Ketiga, protein kena jaga, kita kena makan protein. Jadi semua protein yang banyak kat kita adalah sama dalam bentuk daging, ikan atau vegetable protein kan. Dan saya rasa susu pun mengandungi protein yang bagus juga. Protein adalah satu sebuah makanan yang baik sebenarnya. Susu. Ada semua makanan yang baik sebab dia adalah benda yang tidak diproses sangat. Dia mengandungi vitamin juga, kalsium ada. Susu kena tengok susu yang macam mana. Susu fresh milk itu bagus. Bukan susu cream milk yang kita gunakan untuk buat teh tarik tu, dia tak apa. Atau creamer tu tak apa. Jadi kena cari susu yang fresh ni. Lemak ni santan saya pun suka makan kan, nasi lemak.
Tapi kita punya portion tu kena betul kan. Yang penting portion quarter separuh tu kan. Jadi kita kena balance diet dalam hidup kita. Kena balance diet. Kena ada sayur, ada protein, kena ada karbohidrat dan lemak. Jadi karbohidrat dan lemak tu dalam bentuk nasi kan, atau dan kita makan nasi lemak. Jadi portion tu kena betul. Tu yang penting sekali. Di samping aktiviti seharian lifestyle kita ya. Lifestyle kita ada kajian menunjukkan kalau kita ambil breakfast atau kalau kita puasa kita kena apa dipanggil sahur lah. Risiko untuk kita mendapat obesiti adalah rendah. Sebab apa? Tendensi kita kalau kita tak makan pagi, kita akan makan banyak petang. Jadi bukan bermakna makan banyak itu kita akan ganti makan tenaga kita yang guna sebelum tu, tidak. Sebenarnya tenaga yang kita makan banyak masa tengah hari tu, dia akan tidak digunakan di dalam bentuk lemak. Jadi itu kesilapan itu Jadi sebenarnya kita makan ni kita kena perlu bila kita perlu baru kita makan. Jadi macam kalau kita nak kerja kuat pagi, kita kena makan sebelum tu kan, kena sarapan. So, sebab kita perlukan tenaga masa waktu pagi. Kita kena kurang makan waktu malam. Yalah, makan waktu malam. Kalori dalam badan kita, makanan kita dah banyak. Kalau kita minum minuman manis, nanti bertambah lagi kalori. Jadi akan bertambah di situ. Tapi tadi Encik Aziz adakah menjawab soalan tuan tadi? Okey, Ya. terima kasih banyak sebab ada juga yang saya mungkin faham sebab penerangan Dok pun jelas. Cuma pengolahan cara pemakanan saya sendirilah nak kena dan aktiviti lah orang kata. Dua elemen tersebut nak kena sama ada tingkatkan ataupun yang kurangkan lah. Kalau aktiviti tu kena tingkatkan, dan kalau yang makanan tu macam Dok kata tadi, susu krim tu memang saya faham lah dia banyak kandungan gula ataupun diproducekan secara mass dan bukan susu sebenar lah maksudnya. Terima kasih Dok. Ya, betul. Ada soalan daripada ni Kak, apa ni? Ya, ada dua soalan Prof. Satu daripada Puan Fida Bustamam. Apakah pandangan doktor tentang bariatric surgery untuk orang yang obes tahap 4 BMI 46? Okey, pembedahan bariatrik adalah ada indikasi di situ. Kita tengok sebenarnya perawatan obesiti ni ada banyak bahagian pemakanan, physical activity, exercise dan yang lain termasuklah bariatric surgery. Jadi pembedahan ni boleh dilaksanakan tapi risiko dia tinggi risiko tinggi. BMI 46. Tapi sebab tu sakit yang ada BMI tahap 4 ni kita kena buat kajian darah, kena tengok keadaan sakit, apa ni ekspektasi dia dan cara lifestyle dia itu. Kita kena tengok benda tu sebelum kita embark on this bariatric surgery lah. Tapi memang ada indikasi di situ dan sebab bariatrik ni menimbulkan komplikasi juga lepas operation. Jadi komplikasi dia rendah dengan rawatan yang terbaik lah, dengan rawatan dan follow up komplikasi rendah. Tapi kena ingat walaupun pembedahan tu yang terbaik dapat mengurangkan 20% of 20% daripada body berat badan. Selepas beberapa tahun, 3-4 tahun tu dia boleh naik balik. Jadi yang penting di sini adalah Puan siapa ni, Ida Lepas operation kena tukar pemakanan dan lifestyle. Jadi itu yang sebelum operation kita akan dapatkan assessment, kena buat assessment tentang
cari hidup, nak ubah semua. Jadi seperti yang saya sebut tadi kan, obesiti adalah satu penyakit kronik. Maknanya bukan hanya operation tu merawat semua sekali, tidak. Jadi kalau nak maintain berat badan berterusan, kena tukar juga cara hidup, pemakanan tu sekali supaya kesan ni berterusan. Jadi pesakit yang saya tunjuk tadi, dia dah operate, saya buat operation tahun 2017. Sampai sekarang dia maintain sebab dia aktif lifestyle. Dia tukar cara hidup dia. Dia buat senaman. Makanan pun dia jaga betul. Makanan kena jaga sebab badan kita memang macam tu. Seperti mana ada yang saya sebut tadi, gene factor kan. Jadi hormon dalam badan kita ni memang macam against kita tau, orang yang nak kurangkan berat badan. Jadi kalau kita kontrol, kita mendapat stamina yang kuat mentally untuk jaga kawal makanan. Jadi berat badan tu akan meningkat balik. Ada lagi satu soalan Prof. Daripada Encik Azmi Mukri. Dia ada terbaca tulisan Dr. Ju yang viral, nasi kebal yang dimasak dengan minyak kelapa dapat mengelakkan daripada kanji dari nasi itu diserap ke dalam darah. Boleh Prof komen berkaitan dengan perkara ini? Oh, saya tak berapa fasih bagian ni. Mungkin bagi kami boleh jawab kot. Ana Dr. Fina boleh tolong jawab kan benda ni? Prof, nak tanya satu soalan. Tak Kan pasti. kalau macam orang yang amalkan high protein diet kan, kalau secara fiziologinya lah bila kita makan high protein diet bila terlalu tinggi kan kita tak orang yang nak diet tu dia nak fokus on protein diet kan. So kalau untuk jangka masa yang lama kan bila kita makan high protein diet dia akan menyebabkan kita punya ginjal ni dia kena bekerja lebih kuat sebab dia punya peredaran darah tu akan meningkat pada kawasan ginjal. Ya, So betul. adakah tempoh yang lama ni dia akan menyebabkan juga kerosakan pada ginjal tu disebabkan oleh high protein diet? Yalah, bagi mereka yang mengamalkan diet ni kena monitor selalu lah, monitor. Bagi tak semua orang boleh percaya dengan kaedah ni, ada orang yang percaya dengan tak. Jadi rawatan obesiti ni individual. Jadi tengok orang yang kaedah mana sesuai kan. Jadi bagi mereka yang buat rawatan makanan high protein diet ni, dia kena ada follow up dengan doktor lah atau buat test tertentu untuk memastikan komplikasi ni tak berlaku lah. Sebab risiko tu ada lah. Di mana yang doktor senang kita tu. Jadi kena monitor lah. Terus. Okay. Siapa yang kena itu dia tak tahu siapa dia. Kesan sampingan tu yang mungkin berlaku lah kemudian. So ada apa-apa soalan daripada pendengar webinar kita? Kalau tak ada, saya dalam Islam pun dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah melarang kita daripada memakan makanan yang berlebihan kerana ia boleh membawa pembaziran. So if we kalau kita setkan benda ni dalam minda kita, insya-Allah ia dapat membantu juga kita dalam proses penurunan berat badan. To a healthy lifestyle. So if kalau tak ada sebarang persoalan sebelum kita beredar, boleh ini request daripada Dr. Farahida supaya kita semua buka kamera so that we can take a snapshot. Oh, ada lagi soalan Prof daripada Encik Azmi Mukri. Boleh Prof share sedikit risiko bariatric operation, prosedur bagi mereka yang obese? Okey, mungkin saya akan share dalam presentasi yang akan datang. Tapi bariatric surgery ni dia melibatkan bius tidur semualah. Jadi sebelum operasi ni kita buat, kita kena pastikan pesakit ada menghadapi penyakit-penyakit berkaitan dengan obesiti masalah pernafasan, jantung, kencing manis dan yang lain-lain lah. Jadi benda ni kena optimas tu Jadi bagi mereka yang menghadapi penyakit ni risiko dia tinggi lagi Risikonya mana? Risiko menyebabkan sakit jantung,
stroke, semua itulah tinggi ya. Dan tapi risiko pembedahan itu sebenarnya adalah bergantung jenis pembedahan. Kalau pembedahan yang sleeve gastrectomy, dia risiko dia rendah lah. Setiap yang berlaku menyebabkan kebocoran dalam tempat pemotongan, kecikan perut tu kan, dan pendarahan dan itu risiko pembedahan lah ya. Kalau tengok risiko lain berkaitan dengan buat bius, pergerakan pesakit, darah beku di kaki, ya, itu adalah antara risiko-risiko yang boleh berlaku lah bagi mereka yang menghadapi penyakit ni, operation ni. Jadi kalau darah beku kat kaki boleh menyebabkan darah beku tu boleh pindah sampai ke paru-paru dan menyebabkan bahaya lah, kematian. Dan kalau operation yang jenis satu lagi dipanggil bypass, dia menyebabkan kebocoran tempat persambungan tu dan jangkitan kuman, dan boleh menyebabkan sakit juga dalam perut, dia lekat sebab operation itu menyebabkan pemotongan usus, menyebabkan usus itu lekat dalam badan, dan itu adalah risiko yang mungkin timbul. Jadi kalau bypass ni dia punya risiko masalah pemakanan adalah tinggi sikit dibandingkan yang satu lagi dengan sleeve gastrectomy. Ini pesakit lepas operasi kena makan ubat lah, suplemen. Dua operasi itu kena bagi suplemen. Risiko kematian disebabkan pembedahan adalah sangat rendah. Biasanya sebab kita dah buat macam-macam tes untuk mereka yang akan buat rawatan pembedahan. Tes mereka yang ada masalah pernafasan, kita akan make sure dia pakai alat tertentu untuk mengatasi masalah pernafasan tu sebelum kita buat operation. Itu antara risiko-risiko lah pembedahan. Okay. Yeah. So ada lagi persoalan daripada pendengar? So jika tak ada, I think sebelum kita beredar, boleh tak saya minta semua pendengar sila bukakan kamera, kami nak ambil gambar. Okay, saya ambil yang shot yang pertama ya. Kejap. Sekejap, yang kedua. Sekejap ya. Okay, 1, 2, 3. Okay, sebelum kita beredar, mari kita tutup majlis ni dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah bertemu pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah silap, harap maaf ya. Thank you.